أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وآله وقوام الإسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير المسلمين. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini iaitu dalam surah Al-Insan dan kita berada di hujung surah Al-Insan. Baik, kita nak mulakan malam ini dengan baca ayat ke-26 hingga ayat ke-27. Biar Jaya, boleh ke? Ada Ustaz, boleh insya-Allah. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها لا يحبون العاجلة إنها لا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراء يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam, sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang. Dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. 28, kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat syaraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Baik, jazakallah khairan. Sebelum ini kita telah melihat Quran Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW agar bersabar pada ayat yang ke-24. Quran sabar ini secara tidak langsung beritahu kepada kita bahawa akan ada cabaran, akan ada satu musibah yang memerlukan kepada kesabaran. Kemudian pada kelima yang menyebutkan tentang berzikir, menyebut, mengingat Tuhan pada waktu pagi dan juga petang. Dan untuk Nabi SAW menyebut nama ini wazkur isma rabbika, menyebut nama Tuhan ini adalah gambaran kepada kum fa'anzir, iaitu bangun memberi peringatan, iaitu pergi berdakwah, pergi menyampaikan
bagi bercerita mengenai Tuhan yang perlu dilakukan pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maksudnya pada sebelah siang itu dipenuhkan dengan pergi berdakwah menyampaikan risalah Tuhan. Maka Wal-Quris Marabbika Bukratan. Suara Ustaz tenggelam timbul. Adakah saya saja yang dengar? Yang lain bagaimana? Adakah suara Betul saya Ustaz. timbul? Saya pun dengar macam tu Ustaz. Oh iya ke? Sejak Ustaz tadi masa Ustaz baca pun, baru saya tak dengar pun. Tapi bila Betul Oh, Ustaz. saya baca lah. okey. Baik, 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 baik. Sebentar. Sebab saya dulu tak sempat nak sampai rumah. Hari ni, Oh, uh, patutlah. hari ni hari ke pejabat dan pergi ke ofis kerja ada kata saya tak dan saya kat rumah. So, saya ada di sekarang bagaimana? Tu nampak macam okey sikit. Kita ofis sikit. Okay. Ah, Okay. Saya cuba mungkin untuk cakap sedikit perlahan temponya tu. Dan mungkin kalau saya cakap lagi, uh, apa mungkin tu yang dia terus ikut. Baik. Allah Istahil insyaAllah. Tak dengar. Azan dia tak dengar langsung. Saya ada satu lagi mikrofon. Jadi kalau saya buka mikrofon tu, tak tahu saya tak bawa. Okay. Sebab mikrofon tu dia akan ambil surrounding. Dia akan bising. Masih berguna. Tak ya. Sampai saya rasa lagi. Baik. Bagaimana saya harap bertambah baik. Saya dah habis volume. Ustaz Sekarang saya better. kena tukar background nyaman. Baik, nanti saya kena dapatkan mikrofon yang biasa ni sebab saya pakai Okey, earphone. okey, okey, okey. Baik, Alhamdulillah. Wazkurit marabbika bukratan wa asila. Jadi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat untuk berdakwah sepanjang waktu siang. Dan ketika mana berdakwah itu sudah pasti akan ada pelbagai cabaran yang dihadapi oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Maka pada ayat yang ke-26 sebutkan bagaimana untuk membina kekuatan dalaman untuk terus kuat keluar menyampaikan risalah Tuhan. Maka Allah meminta pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Ia adalah waktu yang sunyi dan waktu sunyi dan malam perasaannya berbeza dengan siang. Dan malam orang rasa kalau kata lah, kalau kata orang yang tengah sedih, malam lagi akan bertambah sedih. Untuk orang yang ada depression ataupun anxiety, malam adalah waktu yang paling mencabarkan. Ya. Apa-apa yang berkaitan dengan emosi, perasaan, malam adalah waktu yang paling mencabar. Maka pada waktu malam itu, Allah minta kepada Nabi SAW gunakan waktunya untuk membina kekuatan. Kenapa? Kerana pada sebelah siangnya, cabaran telah dihadapi oleh baginda. Kita lihat antaranya, ringkasannya Allah sebutkan pada surah yang ke-15, di penghujung surah yang ke-15. Pada halaman 267. Surah yang ke-15 ayat ke-97. Ayat 97.
surah Al-Fajr, surah 15-80, berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Kan? Demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu serta jalilah dari orang-orang yang sujud. Baik. So ini antara cabaran yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW, terutamanya di fasa Mekah. Disakitkan dengan apa? Dengan perkataan dan mungkin dengan body language, dengan pandangan, dengan mimik muka, kan? Dan semua itu attack kepada perasaan, kan? Dia buat muka, dia geli-geli, kan? Uh, dan perkara itu yadhiqu sadruka, Allah kata menyesakkan dada Nabi SAW. Maka itu yang dihadapi pada waktu siang atau waktu malam adalah waktu yang Allah minta untuk guna bagi menyerahkan semua urusan yang telah dilakukan pada waktu siang. Siang adalah waktu berusaha, siang adalah waktu bekerja, malam adalah waktu menyerahkan semua urusan itu kepada Allah SWT. Untuk orang yang kita nak tahu dia tu benar-benar serius tak pada apa yang dia nak, kadang-kadang kita melihat kepada apa, bagaimana usaha dia nak mendapatkan sesuatu tu. Tahu tak? Kalau mungkin dia kata saya nak berjaya, maka kita akan lihat kepada macam mana dia belajar. Dia sungguh-sungguh tak? Kan study uh, biasa-biasa ni ataupun study sampai lewat malam. Ambil extra classes. Kita akan tengok. Kalau dia bekerja, kita akan tengok macam mana kerja dia. Dia kerja bersungguh tak? Kerja kerja siang, malam kerja lagi, tambah dengan part time, tambah dengan bisnes, uh, sampingan, jadi agent, affiliate, macam-macam dia buat. Kalau dia kata dia nak berjaya ataupun nak kaya, kita akan tengok semua itu pada dia. Dan kalau dia kata dia nak kaya tapi dia tengok bangun tidur lambat, kan, buat kerja sikit, komplain, penat sikit, komplain, tak laku sikit, komplain, orang tak nak beli, lungut, kan. Mungkin tak kena dengan perkataan dia yang dia kata dia nak berjaya. Itu pada pandangan kita. Pada pandangan Allah SWT, orang yang dia serius nakkan sesuatu, maka cara nak tengok dia tu benar-benar serius ataupun tidak ialah dengan tengok dia bangun malam ataupun tidak. Kalau dia nakkan sesuatu dan dia bangun malam, berdoa, meminta kepada Allah, maka itu benar-benar orang yang serius dengan apa yang dia nak. Tapi kalau dia nakkan sesuatu tidak membawa dia sampai dia bangun malam, maka itu adalah orang yang tidak cukup serius. Dan ini kadang-kadang perkara yang kita mungkin tidak perasan. Kenapa? Kerana bila kita menginginkan sesuatu, maka kita pun orang kata go for it. Kita pun belajar sungguh-sungguh, kita pun kerja sungguh-sungguh, kita berusaha buat macam-macam. Dan pada waktu malam kita biarkan diri kita tidur sampai waktu tidur. Mesti dia tak ada masalah. Cuma cabarannya ialah bila kita dapat sesuatu, kita akan mudah untuk merasakan bahawa ini adalah hasil usaha kita. Kita lebih mudah untuk nak merasakan apa yang saya ada, ini adalah sebab usaha saya.
Berbeza dengan orang yang dia bangun malam. Bila dia mendapat sesuatu itu, maka dia tahu, oh ini sebab saya berdoa kepada Allah, saya bangun malam, saya benar-benar nak, lalu Allah pun berilah kepada saya. Maka ini adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab bangun malam itu menunjukkan dia serius. Sebab orang takkan bangun malam dan berdoa kecuali dia betul-betul nak. Kecuali betul-betul nak. Dan di situlah kita nak lihat orang itu serius ataupun tidak. Kerana pada waktu malam itulah yang Allah bukukan pada apa sahaja yang kita inginkan. 3 perkara yang Allah seru di sepertiga akhir malam. Dia kata, hal min da'in fa'astajibalah. Ada tak orang yang hal min da'in fa'afiyah. Ada tak orang yang meminta, lalu aku nak bagi. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada tak orang yang meminta ampun, nak memohon keampunan, maka aku nak beri kepada dia keampunan. Ada tak orang yang nak berdoa, lalu aku nak memustajabkan doa dia. Jadi ini waktu ataupun tempat orang yang dia benar-benar serius pada apa yang dia sedang lakukan. Sebetulnya adalah pada bangun malam. Dan dia mendidik kita agar jiwa kita ini sedar bahawa nanti bila kita dapat apa yang kita usahakan, itu datangnya daripada Allah. Tapi seringkali bila kita tak dapat, barulah kita akan ingat apa? Ingat kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh. Berdoa kali, bangun malam kali. Sebab nak bagi dapat. Bila dah tak dapat tu barulah berdoa. Bila nak bagi dapat. Bila dah tak dapat lah. Tapi kalau dapat terus, maka tak adalah dia punya bangun malam ataupun berdoa. Sungguh-sungguh itu. Lalu dia akan teruslah berada dalam perkara itu, iaitu merasakan apa yang didapat. Itu adalah kerana usaha. Usaha. Maka Allah sebutkan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar bangun pada waktu malam untuk sujud. Dan Allah tak kata untuk solat, Allah kata untuk sujud. Kenapa tak kata untuk solat? Sedangkan dalam solat ada je sujud. Tapi Allah khususkan sujud. Kenapa? Kenapa Allah khususkan sujud berbanding dengan solat? Ini Allah katakan dalam ayat lain, Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi. Dan pada sebagian pada waktu malam bangunlah dan bertahajud. Dan di sini Allah guna tasjud, maka sujudlah. Allah tak sebutkan dia. Kenapa? Kerana sujud dia adalah bentuk uh, penghinaan atau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bentuk yang dia merendahkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tasjud adalah waktu kita meletakkan muka kita di tempat yang kita pijak, di tempat yang paling rendah. Yang mana muka ini pada waktu siang di luar orang tengok, orang puji, orang hormat, orang macam-macam kan dengan muka ni lah kan, bukan muka saya lah, muka orang yang glamour ke, yang ada jawatan ke kan. So, orang tengok muka dia, oh ini pangkat tinggi, oh ini ada jawatan, oh ni orang kaya. Tengok muka tu kan, orang hormat, orang tunduk, orang selut, orang puji, orang angkat dan sebagainya. Maka pada waktu malam, muka yang siang itu orang manusia tinggikan, Allah minta untuk direndahkan di hadapan Allah SWT. Tujuannya apa? Tujuannya bukan nak menjaga muka. Tujuannya adalah untuk menjaga hati. Tujuannya adalah untuk menjaga hati.
maka direndahkan wajah yang pada waktu siang itu diangkat menghadap kepada mana makhluk, dan pada malam Allah minta untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tasjud gambaran kepada wajah, dan bila bercerita tentang wajah, inilah nanti yang akan disebut ataupun yang akan menjadi perkara utama yang dilihat pada hari mahsyar. Kan? Uh, dalam surah ini, dalam surah Al-Insan kita dah sebutkan sebelum ini tentang wajah. Dan pada ayat yang ke-10 Allah sebutkan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami. Takut dia kena dengan azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Dan selepas itu, waqahumullahu syarra zalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Keadaan dengan sebab itu, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan riang gembira di hati. Soal lisan, ceritanya tentang muka. Ada orang muka berkerut, muka masam. Ada yang nanti mukanya ceria, gembira. Itu muka menggambarkan kepada apa? Kepada nanti tempat kembali orang tersebut. Baik, kalau kita lihat pada surah Abasa, surah yang ke-80, pada penghujung ayat itu, ayat ke-38, ayat 39 hingga ayat ke-41, Allah sebutkan, Allah SWT, saya bacakan saja. Wujuhun yawma izin musfirah, ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. Muka ataupun wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri, tertawa lagi bersukaria. Wujuhun musfirah, dhahikah, mustabshirah. Itu grup yang pertama. Grup yang kedua, wujuhun, dan ada muka pada hari itu penuh berdebu, diliputi warna hitam, legam dan gelap gelita. Alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ini dua titik. Dan ia digambarkan dengan wujud, dengan wajah. Dengan wajah. Dalam surah yang ke-88, surah Al-Ghashiyah. Allah sebutkan, hal ataka hadithu ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Adakah telah datang kepada Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi. Wujuhun, pada hari itu ada wajah-wajah yang apa? Khashi'ah, tunduk. Tunduk, khashi'ah. Bukan dia khusyuk. Bukan dia khusyuk solat ke apa tu, bukan. Khashi'ah ni maksudnya tertunduk kerana merasa hina. Di sini Allah sebutkan khasyiah, tertunduk kerana khusyuk. Kita sekarang ni, kalau khusyuk, itu perkara yang diminta ataupun tidak? Khusyuk. Ya, Diminta minta. lah. Kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang berjayalah orang beriman, itu orang yang khusyuk dalam solat dia. So, dalam solat, kita diminta untuk khusyuk. Maka siapa yang khusyuk dalam solat, dalam kehidupan dia, ketika di dunia, itu perkara yang tinggi di sisi Allah. Kan? Bahkan Allah sebutkan, man tawadha'a lillah wafa'ahu Allah. Siapa yang ditawadhu' untuk kerana Allah, maka Allah akan angkat. Maka di dunia, kita diminta untuk khusyuk, untuk tunduk. Di akhirat, kalau kita nampak ada orang tu dia khusyuk
tertunduk. Adakah itu perkara yang baik ataupun tidak? Tak baik. Tak baik lah. Kerana khusyuk tunduk adalah ketika di dunia. Di akhirat bukan tempat. Kan kita dibalas oleh Allah ikut apa yang kita buat kat dunia. Siapa yang ketika di dunia dia tunduk kepada Allah, maka di akhirat Allah akan angkat. Siapa yang ketika di dunia dia angkat muka dia, maka nanti ketika di akhirat Allah akan khusyukkan dia. Allah akan paksa dia untuk khusyuk. Allah akan paksa dia untuk tunduk. Tapi ketika itu adalah dalam keadaan, dalam keadaan ini. Maka fasjud lahu adalah waktu kita meletakkan wajah kita ini di bawah. Dan ia adalah tentang wajah nanti yang kita nak bawa menghadap kepada Allah SWT. Wajah. Kita kalau segan dengan orang kan, dia kata, aku macam tak ada muka lah nak menghadap dia. Kan? So, kita akan menghadap dengan muka. Kalau kita, anak-anak memalukan, peribahasanya apa? Menconteng arang di muka. So, fasjud adalah kita menundukkan wajah kita yang mana nanti di akhirat apa yang menundukkan wajah kita di dunia Allah akan mengangkat kembali kerana wajah inilah nanti yang akan menjadi penentu. Penentu antara pesan Al-Quran ialah dia akan memberi cahaya di mana? Di wajah. Dia akan memberi cahaya di dan itu yang Nabi SAW sebutkan, Nabi akan kenal umat-umat dia dengan kesan cahaya yang ada pada diri, terutamanya pada wajah dia. Dan dalam hadis yang disebutkan, ia di antaranya adalah kesan daripada wuduk. Wajah itu akan menjadi bercahaya dan Nabi SAW akan kenal umat dia daripada jauh lagi kerana kesan wuduk itu akan bercahaya. Di antaranya adalah pada wajah. Ustaz kat mana ya saya di luar? Saya tu macam tak jelas. Ya, saya maaf kalau saya tak jelas. Kenapa dalam surah Abasa guna musyrah tapi surah Qiyamah guna nazirah? So itu perbezaan daripada sudut wajah itu. Perbezaan daripada sudut wajah. Ada kegembiraan yang di luar, ada kegembiraan di dalam. Ada yang wajahnya itu berseri, ada wajahnya itu ceria. Kan? Dan ada wajah orang yang putih, kan? Tapi dia biasa je. Tapi kalau ada orang yang di wajah dia putih dan dia ceria, dia senyum, dia happy. So itu adalah bentuk-bentuk lagi apa tingkatan lah, berdasarkan kepada amalan nanti masing. Wa min al-laili fazul lahu maka sebahagian daripada malam gunalah masa untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang benar-benar serius pada apa yang dia minta. Jika kita serius nak minta surga Firdaus, maka keseriusan itu akan ditunjukkan dengan bangun malam. Allah nak lihat di situ. Itu tanda serius. Macam kita bos, kalau kita nak tengok kita punya staff tu, ini betul-betulnya disedia dengan projek yang kita bagi, maka kita akan tengok dia akan kerja, dah habis waktu kerja pun dia masih lagi buat kerja. Hujung minggu pun dia masih lagi duduk buat kerja, nak siapkan projek itu, nak pastikan dia berjalan lancar. Kita akan tengok usaha dia begitu. So Allah melihat, jika kita minta, contohnya kita minta surga Firdaus, maka Allah akan tengok macam mana usaha kita. Bagaimana keseriusan kita. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan bangun. Beza Allah minta untuk tasbih lagi. Wasabbihu lailan tawila. Dan bertasbihlah memujinya pada sebahagian
yang panjang dari waktu. Baik, Allah minta untuk bertasbih di sini. Tadi kita baca uh, dalam surah Al-Hijr tadi, kan? Okey. Surah Al-Hijr tadi, bila Allah minta Nabi untuk apa? Bila Allah kata kami tahu dada engkau sempit, Allah kata buat apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan bersujudlah. Tasbih dan sujud digandingkan. Dua. Tasbih dan sujud digandingkan. Sujud, alhamdulillah, dia perbuatan kita sujud, dan kita dah melihat tadi dia adalah tentang ketundukan hati, tentang merendahkan wajah kita, dan dia digandingkan dengan tasbih. Baik, apa makna tasbih? Selain daripada makna subhanallah. Kerana dalam Al-Quran banyak suruhan Allah untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak suruhan Allah untuk bertasbih. Dan pemberitahuan Allah tentang makhluk-makhluknya yang sentiasa bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikul Qudusul Azizul Hakim. Di antara. Bahkan ada 7 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan tasbih. Surah Al-Isra' satu, Subhanallazi asra. Surah Al-59 bermula dengan tasbih. Beberapa surah dalam juzuk yang ke-28 dia bermula dengan tasbih. Maka apa yang ada pada tasbih ni? Kita pernah sebut dulu. Pernah sebut tasbih. Baik. Selain daripada makna subhanallah, apa yang terkandung dalam tasbih? Rasanya apa terkandung dalam tasbih? Tasbih melambangkan kepada Penyucian. pertama penyucian. Mensucikan. Lepas itu terjemahannya apa? Maha suci saya. Tasbih juga melambangkan kepada apa? Zikir tadi ya. Zikir. Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Tasbih melambangkan kepada kesempurnaan. Contohnya sebut mensucikan daripada segala sifat kekurangan. Tasbih, subhanallah, maknanya maha suci Allah. So, dia adalah bentuk penyucian kepada Allah. Penyucian daripada apa? Tadi, Surah Al-Zilal sebutkan penyucian dari segala bentuk kekurangan. Penyucian dari segala bentuk kekurangan. Baik. Apa lagi? Mensucikan Allah. Apa maksud penyucian? Apa dimaksudkan dengan penyucian? Kita naik kenderaan kan? Subhanallazi sakhkhara lana hadha ya kunna ini subhan. Dengan penyucian. Penyucian daripada kekurangan yang ada pada Allah SWT. Maka Allah Tuhan yang sempurna. Dia dan sebagai sempurnaan. Baik, apa yang ada lagi pada tasbih? Yang ada pada tasbih perkara yang paling besar Sabah subuh. yang terkandung dalam tasbih. Apa dia? Kau dengar tadi? Dia Ha? subuh sama rukuk dia ke Ustaz? Subuh. Lain. Subuh lain. Subuh dengan stop. Stop. Subuh dengan stop. Baik. Yang terkandung tasbih yang paling besar sekali ialah penyucian dari segala bentuk kesyirikan. Penyucian dari segala bentuk gandingan. Itu makna tasbih yang
paling utama dan paling besar. So, bila menyebut tentang tasbih, ia adalah menyatakan kesempurnaan Allah dari sebarang kekurangan, dan yang lebih besar daripada itu ialah Allah nak minta kita semak kembali. Adakah kita telah menduakan dia ataupun tidak? Nabi SAW dalam konteks ayat ini, Nabi buat apa pada waktu siang? Nabi pergi berdakwah. Berdakwah kerana apa? Berdakwah kerana Allah. Tapi kenapa pada waktu malam Allah minta Nabi bertasbih untuk menyucikan diri dari sebarang bentuk kesyirikan ataupun gandingan kepada Allah? Adakah Nabi akan melakukan syirik ataupun mengambil gandingan selain daripada Allah? Ada kemungkinan tak? Tak ada kemungkinan langsung. Bahkan Nabi keluar berdakwah tu adalah kerana Allah. Bukan kerana nakkan apa-apa. Jadi kenapa Allah minta bertasbih kepada Allah? Kenapa? Bahkan dalam solat kita tak lepas daripada tasbih. Tak lepas daripada tasbih. Pada rukuk kita, juga pada sujud kita. Tak lepas. Ketika mana kita menyampaikan, mengajak orang kepada Allah, ajak orang untuk berbaik, ajak orang untuk beri. Ketika mana yang dihadapi oleh orang. Kadang-kadang perkataan itu, respon daripada orang itu kadang-kadang menyesatkan dada. Dan kadang-kadang disebabkan kita terlampau kecil hati, terasa sangat, atau kita nak elakkan daripada kecil hati ataupun sesak dada kita. Kadang-kadang kita kita pun mengambil keputusan untuk nakkan please daripada orang tentang apa yang kita sampaikan. Jika orang tu tak boleh terima perkara ni, kita tak apalah, kalau macam tu kita cakap yang kita je. Contohlah kan, kita bertemu jumpa orang tu mungkin dia ada buat urus niaga rasuah contoh. So bila kita cakap kat dia, kita cuba mengelak untuk nak bercerita tentang rasuah. Kita tahu dia ada buat urus niaga berkaitan dengan riba contoh. So bila kita bercakap dengan dia, kita akan elak untuk bercakap tentang riba. Kenapa? Kerana kita nak please orang tu. Nak biar dia tu dengan kita okey. Yang ada kawan ke, ahli keluarga dan sebagainya. Kita tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Apa yang telah dilakukan, kita mengharapkan orang okey dengan kita. Kita mengharapkan orang boleh terima apa yang kita cakap. Dan kadang-kadang, hingga sampai apa yang berlaku pada orang Yahudi dilakukan oleh para ulama mereka. Sampai mereka ubah perkataan tu kerana nak bagi masuk dengan apa yang mereka sedang dan mencari keredaan manusia, trying to please people boleh dianggap syirik. Mencari keredaan manusia dengan menyelesaikan hak Allah SWT, itu akan termasuk dalam bahagian mensyirikkan. Bukan maksudnya setiap kali kita nak please orang tu, dia itu dah syirik, bukanlah. Tapi bila kita nak please seseorang yang menjadikan kita ketepikan dulu hak Allah, ataupun kita terpaksa ketepikan dulu daripada menyatakan kebenaran sebab nak jaga hati orang tu, ataupun nak jaga hubungan kita dengan dia, hingga kita mengiyakan apa kesalahan yang dia sedang lakukan. So, itu bukan adalah di antara bentuk kesyirikan, dan itu yang Allah minta Nabi Muhammad SAW untuk lepas. Kerana kalau kita lihat, ingat tak mungkin apa pada surah Abasa, kisah berkaitan dengan surah Abasa kan, surah Abasa. Apa yang berlaku pada surah Abasa itu?
Apa yang berlaku? Nabi SAW tengah bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Datang Abdullah bin Maktum, seorang yang buta. Nak jumpa Nabi, nak bertanya tentang perihal agama. Dan Nabi buat apa? Nabi tak berapa nak layan dia. Kenapa? Kerana Nabi sedang bercakap ataupun bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan Allah tegur tak tentang perkara itu. Ya. Kenapa? Kerana Nabi tu nak pembesar Quraisy tu masuk. Adakah kerana Nabi nakkan apa-apa untuk diri dia? Dapat jawatan apa-apa ke? Dapat apa-apa duit ke? Bonus ke? Tak ada. Tak dapat apa-apa pun. Nabi nakkan pembesar Quraisy tu beriman. Sebab nanti nak pengikut dia sama beriman. Supaya ramai orang yang akan menjadi orang Islam. Itu je. Tak ada apa-apa pun yang Nabi akan dapat. Tapi kenapa Allah tegur di situ? Kerana Nabi sedang Nabi rasa kalau dia ni masuk Islam, ramai akan masuk Islam. Sedangkan hidayah itu nanti siapa yang akan tentukan akan dapat kepada siapa? Allah SWT. Nabi nak mengharapkan kepada orang ini punya apa? Approval supaya nanti lebih ramai akan turut serta. Kalau Allah nak ingatkan agar wasabit. Kerana mungkin nanti tak tahan dengan orang punya tomahan, cakap dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun jadi slow down sikit. Kita pun cubalah kan untuk nak blend in masuk kan, dengan diorang. Dengan kita pun biarkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Maka wasabbihu laylan tawila adalah bentuk penyucian Allah dari sebarang bentuk kesyirikan. Dari sebarang bentuk gandingan kepada Allah SWT. Maka sampaikan, lajaklah orang kepada kebaikan. Sampaikan risalah Tuhan dan janganlah mengharapkan apa-apa daripada makhluk dengan melakukan yang demikian. Kerana ada orang yang cakapnya itu boleh diubah bila dibayar. Bayar je boleh cakap, puji orang ni, puji orang tu. Yang ni tak apa sebenarnya. Sebenarnya ia harus untuk dilakukan. Ada bertukar pula kan. Hanya dengan diberikan bayaran atau diberikan jawatan. Maka itu bukankah bentuk mensyirikkan Allah, mengharapkan balasan sesuatu dan mengenepikan Allah Azza wa Jalla, mengenepikan kebenaran. Maka itu cabaran yang akan dihadapi bila kita berurusan dengan orang. Dan ini bukan saja pada berdakwah, ini pada setiap apa yang kita lakukan. Kita bekerja sebagai apa pun. Apabila kita mengenepikan Allah Azza wa Jalla kerana nak mendahulukan sesuatu yang lain, maka sebab itu pada waktu malam Allah minta kita tasbih agar kita kembali menyucikan Allah dari gandingan itu. Iaitu Allah minta untuk wasabih, untuk bertasbih pada waktu malam itu dengan mengambil masa yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, tasbih membawa maksud kesempurnaan. Kesempurnaan. Tasbih nak beritahu kepada kita bahawa yang sempurna itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Pada waktu siang, Nabi pergi berdakwah. Pada waktu siang, kita bekerja. Kita melakukan pelbagai urusan. Ada yang buat kerja tak dapat nak habiskan. Ada yang masalah dalam buat kerja. Ada yang kecewa tak dapat kerja tu. Ada yang sedih. Macam-macam kita dengan urusan harian kita. Maka Allah nak beritahu, Allah dialah Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka nak buat apa? Bila kita sedar bahawa kita tak mampu nak melakukan satu perkara dengan sempurna pada siang hari, maka bangunlah pada malam hari. Memohon bantuan kesempurnaan itu daripada Allah Azza wa Jalla.
Sebab itu sebutkan di awal tadi, orang yang dia benar-benar serius nakkan sesuatu, maka dia akan bangun. Itu bukti dia serius. Kerana kerja kita tak pernah akan sempurna. Mesti ada loophole. Mesti ada bahagian yang kita kurang mahir. Yang kita tak tahu. Yang kita terlepas pandang. Dan bantuan kesempurnaan itu kita dapati daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan melakukan tasbih pada waktu malam khususnya. Dan sebab itulah juga pada banyak zikir dan doa kita adanya tasbih. Dalam solat ada tasbih. Dalam banyak zikir dan doa seharian kita ada tasbih. Bahkan pada siapa yang baca doa pagi dan juga doa petang, kan, dia akan baca apa? Subhanallahi wa bihamdi. Dia akan membaca tasbih berapa kali? Waktu pagi 100 kali. Waktu petang 100 kali. Itu tak campur nanti waktu bangun malam. Itu baru waktu pagi, baru waktu petang. 100. Waktu malam lain cerita. Waktu bangun malam itu adalah tasbih tambahan lagi daripada. So, ia perkara ingatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tentang tasbih ini agar semak kembali apa yang kita lakukan pada waktu siang, kan, supaya kita tidak mengenepikan hak Allah SWT. Kena semak balik. Kenapa? Kerana bila itu gagal, itu mana yang lain. Hmm. Saya kembali. Alah Ustaz. Kenapa? Hilang Ustaz. Ya, itulah kena banyak tasbih saya ni. Sebab tidak sempurna. Ada je cacat celah dalam kerja yang dilakukan. Dan kadang bila kita buat kerja tak jadi, itu memang Allah nak sedarkan kita bahawa kita plan lah macam mana pun. Nanti yang bagi jadi adalah pasti juga. So kita akan lebih banyak bergantung kepada Allah daripada bergantung dengan apa yang kita ada. So itu lesson yang mahal sebenarnya. Dan padahal kita dah siapkan semua apa yang perlu dah. Untuk contoh saya nak buat kelas. Ikutkan kiraan biasa dia, insya-Allah jadi mengikut seperti yang dirancang, tak ada masalah. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan sesuatu dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. So, walaupun kita dah plan dan bila jadi macam ni, dia akan buat yang lebih baik. Kita serahkan semua kepada Allah dan ke depan bila kita buat sesuatu, kita akan okey, buatlah apa je yang patut tapi lakukan dia nanti. Allah lah yang akan tentukan. So, kita akan bergantung lebih kepada Allah SWT. Sebab itu kadang-kadang dalam urusan kita, Allah memang sengaja bagi ada gagal, ada tak jadi, ada masalah. Sebab bayangkan kalau apa yang kita buat semuanya perfect, jadi, elok, tak ada apa yang masalah. Maka dia akan menjadikan kita seorang yang tinggi expectation dia dan seorang yang mungkin meninggi diri. Dia lupa nak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin pada mulut kita kata ini Allah yang bagi jadi, tapi kebergantungan yang sebenar pada hati itu yang Allah ingin. Baik. Maka sebab itu Allah minta untuk bertasbih pada waktu malam. Allah sebutkan pada ayat yang ke-27, inna haula'i yuhibbuna al-'adl. Sesungguhnya orang-orang itu sentiasa menyintai sesuatu yang cepat habisnya. Baik. Allah gunakan inha ula'i. Sebentar ada nyonya resign sebentar. Saya nak satu perkataan yang saya nak bercek. Inha ula'i. Sesungguhnya mereka itu. Ataupun haula'i terjemahnya apa? Mereka itu. Haula'i. Siapakah mereka? Allah tak sebutkan mereka. Allah tak sebut innal kafirina ke, kan, ataupun inna apa-apa ke. Allah tak sebut. Allah kata inna haula'i. Kalau dalam terjemah dia letakkan these people.
These people, dia orang ni kan. So bila kita mention macam, dia orang ni datang nak jumpa. Dengan kita kata, ni kan, ataupun mereka ini dari sekian-sekian. Mereka datang untuk berjumpa. Dia berbeza dengan kita, inna haula these people. So dia umpama satu bentuk penghinaan Allah Azza wa Jalla kepada kumpulan ini. Kalau Allah tak mention pun nama dia orang, siapakah mereka? Kan nak sebut nama pun Allah tak nak sebut. Allah cuma sebut ni dia orang ni. Hanya begitu saja cara Allah memberitahu tentang. Allah sebutkan sesungguhnya mereka itu dia orang tu yuhibbuna al-ajil. Mereka sukakan sesuatu yang segera. Baik. Apakah ada sesuatu yang segera ini? Apakah ada sesuatu yang segera ini? Apa dia? Silakan. Silakan. Adakah suara saya didengari atau tidak? Tak didengari ke? Alamak. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. okey. Kita dah jawab. Risau saya. Saya ingat suara saya tak didengari. Sebab gambar saya dah hang. So saya ingat suara saya pun tak dengar. Jangan. Suspend saya. Itu pun dah blank. Baik. Al-ajilah. Apa yang dimaksudkan dengan al-ajilah? Saya yakin kita semua pun pernah dengar tentang ayat ini. Baik, al-ajilah yang dimaksudkan ialah kehidupan dunia. Dan Allah tak sebutkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan dunia. Kan? Sedangkan ada tak pada ayat yang lain yang Allah guna kehidupan dunia? Ada je. Tapi di sini Allah tak guna. Boleh je Allah guna. Inna haula'i yuhibbuna dunya ataupun yuhibbuna al-hayata dunya. Boleh je. Tapi di sini Allah sebutkan al-ajilah. Yang mana kita tahu yang dimaksudkan ialah dunia. Al-ajilah maksudnya ialah sesuatu yang segera. Sesuatu yang cepat. Baik. Dan itulah yang ada pada keinginan manusia. Allah gunakan di sini perkataannya al-ajilah. Apa mungkin perkara di sebalik penggunaan perkataan ini yang boleh kita ambil? Pertama, al-ajilah ia adalah gambaran kepada kemewahan. Ia adalah gambaran kepada kemewahan. Kenapa? Kerana orang kita ada kan, kalau ada duit semua jadi. Betul tak? Kalau ada duit semua jadi. Kan? Saya ada sekali tu lalu kat newsfeed saya seorang YouTuber, influencer lah, orang panggil influencer. Dia buat apa? Pukul 9 malam dia teringin nak makan nasi kandar. So apa dia buat? Dia minta salah seorang staff dia naik kapal terbang, pergi Penang, pergi makan nasi kandar. Staff dia tu seorang tu makan dulu nasi kandar dan bungkus untuk dia satu nasi kandar bawa balik. Itu apa? Al-ajil. Digambarkan dengan bentuk kemewahan. Dia boleh dapat dengan cepat apa sahaja yang dia ingin. Kemewahan daripada sudut harta, dia juga kemewahan daripada sudut jawatan ataupun kuasa. Boleh dapatkan sesuatu itu dengan segera. Maka mereka bukan saja menyertai kehidupan dunia, Allah nak beritahu, tetapi mereka menyertai kemewahan, mereka menyertai kekayaan, mereka